Okay, selamat datang kepada Associate Profesor Dr. Muhammad Haniki Nik Mohamed, penceramah jemputan kita hari ini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan? Prof, apa khabar? Alhamdulillah, macam mana? Puan Siti sihat? Alhamdulillah, sihat. Semoga kita semua berada dalam afiah dan lindungan Allah lah di mana dua kita berada. Amin. Okey, Alhamdulillah. Pada petang yang berbahagia ini, 14 April 2021 bersamaan dengan 2 Ramadan 1442 Hijrah, kita dapat berjumpa secara maya buat pertama kalinya di ruangan Facebook IIUM Library Kuantan dalam sesi perkongsian mengenai IIUM Flagship. Okey, topik kita hari ini adalah Community Kampus Bebas Asap Rokok ataupun Smoke Free Campus Community. Bagi mengupas tajuk kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan penceramah kita yang tidak asing lagi di kalangan komuniti IIUM, iaitu Associate Professor Dr. Muhammad Haniki bin Nik Mohamed. Dan saya nak bacakanlah sedikit biografi beliau ya. Mendapat ijazah sarjana muda farmasi dari Universiti Sains Malaysia pada tahun 92 dan Doktor Farmasi dari University of Tennessee pada 96 dan menjalani fellowship pasca kedoktoran dalam bidang farmakokinetik cardiopulmonary. Betul tak doktor? Betul. Di University of Tennessee sebelum menyertai Universiti Sains Malaysia USM pada 97 sehingga 2005. Okey, perjalanan kerjaya Associate Professor Dr. Muhammad Haniki diteruskan dengan menyertai Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dilantik sebagai Ketua Jabatan Amalan Farmasi sebelum menjadi Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik dan seterusnya menjadi Ketua Pengantarabangsaan dan Jaringan Global di Kuliah Farmasi. Beliau terlibat secara aktif dalam isu-isu kesihatan awam terutamanya tembakau dan vape. Penyelaras klinik berhenti merokok pertama untuk USM dan UIA Kuantan. Menerbitkan sekurang-kurangnya 35 penulisan artikel dalam jurnal berwasit, penulis bersama buku termasuk Rahsia Berhenti Merokok dan penyelia utama pelajar kedoktoran serta sarjana. Ketua penyelaras program pembekal perkhidmatan pemberhentian merokok bertauliah di bawah Persatuan Akademik Farmasi. Juga menjadi pengerusi di bahagian advokasi imunisasi di bawah Persatuan Farmasi Malaysia. Memang orang yang layak dan bertepatan untuk mengupas isu bebas asap rokok ni. Okay, apa khabar Prof sekali lagi? Alhamdulillah. Okay, terima kasih Prof kerana sudi melapangkan masa bersama kami pada petang ini. Slot bersama Prof hari ini kita akan bermula pada pukul sekarang sehingga pukul 3.30 petang lah. InsyaAllah. Dan insya-Allah jika ada soalan-soalan dari pendengar atau penonton kita akan raikan sehingga waktu tamat. Kalau kita habis awal lah kita. Macam tu. Soalan boleh diajukan melalui ruangan komen di Facebook IIUM Library Kuantan. Okey. Sekarang saya serahkanlah kepada Prof Muhammad Haniki untuk menghuraikan perjalanan lebih lanjut flagship bebas asap rokok ni. Silakan Prof. Terima kasih Puan Siti yang jemput saya untuk bersama-sama dengan tuan-puan semua pada petang ni, pada 2 Ramadan. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. InsyaAllah kita mendapat barakah bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ni. Jadi insyaAllah saya akan berkongsi sedikit, tapi sebelum tu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Perkongsian ni adalah lebih kepada kombinasi dua benda tentang perjalanan flagship untuk
kampus bebas asap rokok, bebas tembakau lah secara amnya di UIA, dan juga termasuk juga elemen-elemen untuk dikupaskan mengenai pengisian Ramadan, terutamanya menggunakan tarbiyah Ramadan ini untuk meninggalkan segala yang ditegah, ya. Kita buat amal ma'ruf nahi mungkar. So kita akan kupas sikit macam mana kita nak bantu perokok-perokok ni untuk bebas berhenti merokok menggunakan Ramadan sebagai platform, ya. Okay, saya cuba untuk share screen insyaAllah. Okay. Mohon host bagi saya ability to share. Sekarang ni tak boleh share lagi. Boleh, Prof? Okay, saya cuba share, ya. Share screen. Okay, masih tak diberi kebenaran. Oh, tidak diberi kebenaran kepada Prof. Saya cuba yang ni pula. Saya cuba terus kepada saya punya thumb drive. Boleh. Okay, saya cuba, ya. Dia petang-petang ni dia slow, ya, macam energy Mungkin level. lah, mungkin. Patutnya makin bersemangat, ya. Tapi insyaAllah kita cuba. Pengenalan tentang flagship ni, ia dicetuskan idenya oleh Yang Berbahagia Tan Sri Rektor, Tan Sri Zul, aku Rektor UIA, dan dia meminta kita mengadakan flagship ni bersesuaian dengan minat masing-masing ataupun apa bidang yang kita rasa boleh memberi manfaat kepada komuniti. Jadi melihat kepada komuniti kampus dan juga komuniti di luar, kita tahu bahawa masih ramai yang merokok, terutamanya rokok putih lah kita katakan, rokok yang dibeli yang biasa dia jual di kedai-kedai itu. Ada juga yang merokok rokok daun, merokok apa lagi, ya, shisha ataupun water pipe tu, hookah dan sebagainya. Tapi kebanyakan daripada perokok di Malaysia terutamanya adalah perokok rokok putih, ya, rokok sigaret lah, kita panggil sigaret. Jadi walaupun tak ramai di kampus Kuantan, tapi masih ada sebilangan perokok yang masih ketagih lah, kita kata ketagih, disebabkan oleh pelbagai faktor. Mungkin dia bermula daripada umur remaja biasanya, dan dia telah pun ketagih sehinggalah menjadi staf di UIA. Walaupun kita tahu mengikut peraturannya, kampus adalah kawasan bebas rokok atau larangan merokok. Okay, boleh saya pastikan boleh lihat slide ni? Boleh nampak tak slide? Ataupun lambat? Puan Siti? Macam mana? Boleh nampak tak slide? Tak nampak lagi. Saya rasa Prof kena klik lah kot. Boleh nampak? Boleh nampak skrin tapi tak ada slide lagi. Oh, okey. Tak ada slide. Patutnya dah keluar. Saya dah boleh lihat. Okay. Oh, tak ada gambar, tak apa, tak ada yang keluar. Okey, saya stop dulu sharing. Dan saya cuba sekali lagi. Mohon maaf, ya, tuan dan puan-puan. Saya cuba sekali lagi. Oh, tapi bila saya nak share ni tak boleh. Entire screen tak boleh. Share screen. Klik dekat share and share screen.
Share screen. Masih tak bagi. Kalau macam tu saya share lah. Boleh Prof? Saya dah ubah dah dia punya slide. Oh. Okay, kita tengok sekali lagi. Sekejap ya. Boleh Prof. Take your time. InsyaAllah kita cuba. Okey. Saya cuba download dulu. Okey, kita tengok boleh tak sekali lagi. Kebenaran dah diberi kan ya? Untuk sudah. share screen. Ya. Tadi masa kita try run okey. Bila actual dia problem pula ya. Petang-petang biasa macam tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba sekali lagi. Untuk share screen. Application window. Saya tak pasti, saya cuba je lah ya. Tak tahu keluar ke tak ni. Tak ada keluar apa-apa. Mesti keluar muka saya je. Ni keluar. Ada. Keluar screen dah. Okey. Okey. Yang ni keluar tak? Sekarang keluar tak? Skrin putih sahaja. Oh, skrin putih pula dah. Okey. Stop sharing dulu. Pergi balik. Okey. Cuba share sekali lagi. Share screen. Oh, tak bagi. Bila nak share entire screen tak bagi. Okay, saya akan hantar slide tu. Kita cuba email. Boleh tak? Oh, tak dengar dah. Puan Siti mute. Boleh. Okay. Okey, sementara tu saya ceritalah dulu ya isu isu merokok ni yang saya katakan tadi adalah isu yang besar di mana untuk kajian tinjauan kesihatan dan mobiliti terkini 2019 di Malaysia ni terdapat kira-kira 4.8 juta perokok dewasa di Malaysia. Dan bilangannya mungkin bertambah ya apabila kita melakukan kajian seterusnya, tapi bilangan yang tinggi ni dianya hampir tidak berubah. Dia ada penurunan sedikit saja berbanding dengan tinjauan sebelum ni, tetapi ia menunjukkan bahawa sejak 30 tahun kebelakangan ni bilangan perokok di Malaysia masih tinggi, lebih kurang 22.3% kalau ikut kajian NHMS, National Health Mobility Survey. Jadi ini merisaukan kerana bilangan yang begitu ramai bermakna berlaku pertambahan perokok saban tahun ya. Maknanya ada golongan pelapis pengganti disebabkan kajian mendapati lebih kurang 27,000 rakyat Malaysia ya. Data terkini menunjukkan lebih kurang 20 hingga 27,000 rakyat Malaysia mati setiap tahun sebagai akibat penyakit berkaitan merokok. Jadi apabila ada 20,000 lebih perokok yang mati ni, tapi bilangan masih kekal dari tahun ke tahun mengikut kajian tu, bermakna ada pengganti, ada pelapis. Dan pelapis ni penggantinya adalah remaja.
ya, golongan remaja. Dan sekarang ni kita tahu bahawa bilangan perokok dalam golongan remaja juga bertambah, terutamanya daripada segi penggunaan rokok elektronik. Jadi bila menggunakan rokok elektronik ni kita tahulah kalau dulu mengikut tinjauan 2016 lebih kurang 300,000 ada golongan remaja yang menggunakan rokok elektronik, penghisap rokok elektronik. Jadi kita tahu bahawa rokok elektronik adalah gateway, dia jadi pembuka kepada penggunaan rokok konvensional ataupun rokok sigaret tadi. Jadi mula-mula dia hisap rokok elektronik, lepas tu dia berhijrah pula kepada rokok biasa. Jadi dia ni akan menjadi pengganti atau pelapis kepada perokok-perokok tegar yang dewasa yang dalam bilangan 20 hingga 27,000 tadi yang meninggal akibat pelbagai penyakit berkaitan dengan rokok. Okey, jadi ini adalah satu masalah besar kerana rokok juga menjadi gateway atau punca atau pembuka jalan kepada penyalahgunaan dadah. Okey. Okey, saya cuba untuk kongsikan slide saya. Jadi isu ni kita anggap sebagai isu yang besar kerana kita tahu bahawa dadah adalah musuh nombor satu negara. Ya? Jadi kalau kita ada pembuka ataupun punca utama kepada penyalahgunaan dadah ni, maka perlulah kita ambil cakna, ambil tindakan tegas supaya bilangan perokok yang ada dapat dikurangkan dan begitu juga bilangan perokok baru tidak bertambah. Jadi kita perlu kurangkan kalau boleh dengan drastik, ya, supaya kita mencapai sasaran kepada kita panggil tobacco end game, ya. Pada tahun 2045 sebagai contohnya, kita nak prevalence atau bilangan peratusan perokok di negara ini kurang daripada 5%. Tetapi mengikut kiraan yang ada sekarang ni, kita tidak dapat mencapai target tersebut kerana bilangan perokok yang saya katakan tadi masih tinggi di Malaysia. Okey. Seterusnya, apa yang saya nak kongsi adalah kenapa kita mengadakan flagship ini, ya. Sebab dinyatakan tadi salah satu aktiviti yang dicetuskan oleh Tan Sri Rektor di UIA ini adalah untuk mengadakan flagship yang memberi kepada komuniti. Okay. Jadi komuniti di Kuantan kita tahu masih ada yang merokok, sebab saya juga pernah membawa pelajar dan juga menyediakan perkhidmatan di klinik berhenti merokok di komuniti, di farmasi komuniti, juga klinik berhenti merokok. Jadi kita tahu bahawa bilangan perokok masih ramai, begitu juga pesakit-pesakit yang dirawat, yang di hospital dan sebagainya, yang mengalami pelbagai penyakit berkaitan dengan rokok, terutamanya penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, penyakit pernafasan dan juga pelbagai jenis barah. Ya. Ini adalah antara penyakit-penyakit utama berkaitan dengan rokok. Jadi bila ada perokok, ada penyakit, jadi adalah pesakitnya. Okey. Merokok sebenarnya adalah satu ketagihan dan mengikut garis panduan klinikal kita panggil Diagnostic and Statistical Manual edisi kelima. Ianya adalah satu penyakit yang perlu dirawat apabila memenuhi ciri-ciri tertentu, termasuklah penggunaannya melebihi daripada keperluan atau jangkaan, menggunakan secara berpanjangan, ya, tidak dapat mengawal diri, menahan diri daripada merokok di tempat-tempat yang dilarang dan sebagainya. Ada banyak kriteria, jadi kita gunakan kriteria tersebut untuk menentusahkan bahawa seseorang itu adalah mengalami ketagihan kepada rokok, terutamanya kita sebut nicotine addiction dan dependence, dan seterusnya mengalami penyakit yang dipanggil tobacco use disorder.
apabila dia mengalami tobacco use disorder tu, kita akan boleh mengenal pasti tahap ketagihan dia, sebab ada yang ketagihan ringan, ada yang sederhana, ada yang teruk atau sangat berat ya, dan sebagainya. Apa yang kita perlu tekankan adalah melalui flagship ni kita cuba untuk menjemputlah, kita nak menarik perokok-perokok ini supaya membuat keputusan untuk cuba berhenti ya. Semuanya bermula dengan niat ya. Semua amalan bermula dengan niat. Jadi kita menggalakkan perokok untuk memasang niat untuk berhenti melalui dua kaedah ya. Berhenti merokok dari dua kaedah, terutamanya secara beransur-ansur. Itu pilihan ramai daripada perokok, dia suka berhenti secara beransur-ansur. Ada juga yang memilih untuk berhenti terus atau kita panggil cold turkey. Cold turkey ni maknanya berhenti serta-merta tanpa banyak songel ya, tanpa banyak persediaan. Berbanding dengan perokok yang berhenti secara beransur-ansur, kadar kejayaan bagi perokok yang berhenti terus adalah lebih tinggi. Ini berdasarkan kajian. Menunjukkan bahawa mereka mempunyai motivasi yang tinggi. Jadi antara aktiviti flagship smoke free community campus ni adalah untuk membekalkan klinik berhenti merokok atau khidmat berhenti merokok bagi perokok yang berminat. Dan alhamdulillah kita ada lebih kurang 10 hingga 12 orang yang telah mendaftar pada satu masa. Sebab kita tak boleh terima ramai sebab kita ada bajet untuk rawatan pembekalan ubat kepada perokok-perokok ni. Jadi kita khususkan kepada perokok yang punya motivasi dan memerlukan rawatan secara ubat-ubatan dan juga tingkah laku. Jadi klinik ini kita beroperasi setiap hari Rabu dan kita menjemput semua staf dan juga pelajar. Tapi malangnya setakat ini tiada pelajar yang menyertai klinik berhenti merokok di UIA ini, mungkin atas alasan tidak mahu menonjolkan diri atau diketahui oleh rakan-rakan. Tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya kita ada staf di UIA yang berani tampil untuk mendaftar bagi khidmat berhenti merokok. Okey, jadi kita tahu bahawa merokok ni mempunyai pelbagai mudarat ya. Ramai yang tahu dan saya rasa tak perlu saya jelaskan secara panjang lebar, tetapi saya akan jelaskan serba sedikit sebab ia berkaitan dengan rawatan dan juga kefahaman terhadap gejala tarikan apabila berhenti merokok. Jadi dalam asap rokok kita tahu bahawa terdapat lebih kurang 6 hingga 7 ribu bahan kimia. Ya, mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan bertanya, bila mana syarikat rokok wujudkan 7,000 bahan kimia ni? Sebenarnya bukanlah bahan kimia ditambah tu 7,000. 7,000 tu terwujud dalam asap rokok sebab hasil daripada pembakaran puntung rokok tersebut. Bahan kimia ni memang ada ditambah terutamanya dalam proses daripada daun tembakau tu, bila dia proses dia akan tambah bahan-bahan kimia tertentu. Tujuan dia untuk mengawet, untuk menghalang daripada jangkitan kulat atau bau atau rosak dan sebagainya. Tapi selain daripada itu, bahan-bahan kimia berbahaya ni ditambah untuk tujuan hakikinya, tujuan pentingnya adalah untuk memastikan satu bahan di dalam daun tembakau tu diberi nama nikotin dihantar ke otak dengan secepat dan sebanyak yang mungkin. Okay? Jadi apabila nikotin ni berjaya dihantar ke otak dengan cepat dan banyak, maka wujudlah satu tindak balas antara bahan nikotin tu dengan tapak-tapak tindakan atau kita sebut sebagai reseptor di otak. Okey, apabila dihantar ke otak tu, jadi dia dapat bertindak balas dengan tapak tindakan menyebabkan penghasilan bahan-bahan kimia lain yang memwujudkan rasa, kita panggil rasa sedap atau pleasure, hilangnya stres,
mood atau angin dia bertambah baik, ya, penekanan selera makan dan sebagainya. Okey, jadi kesan-kesan baik, semua kesan yang dilaporkan oleh perokok tu adalah terutamanya hasil tindak balas antara nikotin dengan reseptor atau tapak tindakan di otak. Okey, jadi apabila berlaku tindak balas tersebut, maka perokok akan cuba untuk menggunakannya berkali-kali, sebab apabila dia menggunakan rokok tu pertama kali mungkin berlaku gerak balas yang tidak selesa, maknanya rasa pening, ya, sebab mendapat nikotin pada dos tinggi dengan cepat. Tapi berlaku satu proses yang kita panggil tolerance dengan akibat daripada penggunaan nikotin ni, atau bahasa mudahnya rasa lali, ya, terhadap kesan buruk nikotin tersebut, dan mula memfokuskan diri kepada kesan-kesan baik yang didapati daripada merokok. Jadi apabila berlaku proses tersebut berulang-ulang kali, seorang perokok tu akan menggunakan rokok, mengisap rokok, dan bilangan rokoknya bergantung kepada pelbagai faktor termasuk keperluan nikotin bagi mendapat kesan-kesan yang saya sebut tadi, serta menghalang daripada berlakunya gejala-gejala tarikan. Gejala tarikan ni adalah kesan-kesan terbalik daripada kesan-kesan yang saya sebut tadi yang dapat daripada merokok, yang dialami oleh seorang perokok. Contohnya, kalau bila isap rokok dia rasa pleasure, rasa sedap. Bila dia berhenti merokok, ya, akibat kesan rangsangan daripada nikotin tu mula berkurang dan paras bahan-bahan kimia yang dihasilkan akibat rangsangan nikotin juga menurun, maka mula wujud kesan-kesan terbalikkan. Kalau merokok mendapat pleasure atau nikmat rokok tu, bila berhenti merokok untuk seketika, dia mula merasa displeasure, mula merasa tak sedap, pahit mulut ke, dia rasa macam resah gelisah, dia rasa serba tak kena, ataupun dia kalau merokok dia alert, dia lebih segar, ya, dia dapat arousal, dia rasa mentally and physically more aroused. Tapi apabila berhenti merokok, dia mula merasa macam jadi ayam berak kapur, mula rasa letih, lesu, tak selesa, ya, cepat marah, sebagainya. Dan kesan-kesan ni memang prominent, memang ketara biasanya apabila seorang tu berhenti merokok, apatah lagi sepanjang bulan Ramadan ketika berpuasa. Jadi seorang perokok yang berhenti merokok sebelum azan subuh, okay, dia akan mula mendapat gejala tarikan. Gejala tarikan keterukannya ni bergantung kepada tahap keberatan atau keterukan dia bergantung kepada nikotin. Biasanya lebih berat seseorang itu bergantung kepada nikotin, lebih teruk gejala atau kesan tarikannya. Okey. Setakat ni ada soalan ke, Puan Siti? Puan Siti boleh dengar ke? Tak ada soalan? Belum lagi. Belum lagi, okey. Okey. Saya menunggu slide Prof. Okey, saya tengah cari email Puan Siti. Saya NORS. Apa dia? NORS. NORS. @iium.edu.my. NORS. Okey. Okey, jadi saya sambung. Sekejap. NORS saja? Ya. Oh. NORS @iium. Ya. Okey.
Okey. Jadi tadi saya berhenti tentang gejala tarikan ya. Bila seseorang tu datang ke klinik, kita akan tanya dia berapa tahap keterukan dia dan apa yang dia buat untuk melawan gejala-gejala tarikan ni. Dan kita tahu bahawa gejala tarikan ni berkait rapat dengan tahap keterukan nikotin, bagaimana saya katakan tadi. Tetapi ada segelintir perokok yang berjaya melawan gejala-gejala ni tanpa sebarang rawatan. Itu kita panggil tahap ketakwaan yang tinggi. Dia punya level takwa, dia punya iman yang tinggi. Iman dia tu untuk berhenti merokok, motivasi dia kuat. Sebab tu saya katakan tadi, bagi perokok yang buat keputusan untuk berhenti terus, dia punya kadar kejayaan lebih tinggi. Sebab orang yang macam ni, dia mempunyai azam, iltizam, dia mempunyai tahap keimanan dan ketakwaan yang lebih tinggi. Jadi kita kaitkan balik dengan bulan Ramadan, kita tahu bahawa semasa bulan Ramadan ni, tahap ketakwaan dan keimanan semua orang Islam insya-Allah ya naik mencanak ya, insya-Allah naik dengan mendadaknya. Begitu juga bagi perokok-perokok. Jadi amatlah kita panggil beruntung bagi perokok-perokok yang berjaya mengawal nafsunya, bukan sahaja daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, termasuk merokok selama lebih kurang 13 jam ya kita berpuasa, tapi dia juga berjaya meneruskan untuk melawan nafsu bagi merokok selepas iftar, selepas berbuka puasa dan seterusnya. Kalau boleh, jadikanlah 30 hari ini bebas rokok untuk perokok-perokok sekalian yang di luar sana, insya-Allah. Boleh ya, cuba. Tapi kalau tak boleh, secara otomatiknya perokok-perokok akan berjaya mengurangkan bilangan rokok yang dihisap berbanding dengan bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Biasanya disebabkan oleh masa yang agak suntuk untuk berbuka puasa, hisap rokok atau bersolat, mulakan ibadat dan sebagainya, nak kerja, nak tarawih dan sebagainya. Jadi bilangan rokok yang dihisap tu hanya pada masa-masa tertentu. Jadi nak timbal balik, nak cover balik macam masa hari di bulan lain atau masa tidak berpuasa tu agak sukar. Maksudnya kalau biasa mehisap 20 batang sehari, masa bulan puasa siang hari boleh maintain tak merokok, tapi belah malam ni nak hisap 20 tu saya rasa agak sukar ya. Jadi kebiasaannya bilangan rokok yang dihisap secara automatik akan berkurangan. Jadi alhamdulillah. Jadi gunakanlah peluang ni sebaik-baiknya sebab setan-setan, jin-jin semua dah diikat, insya-Allah. Yang tinggal ni nak melawan nafsu dalam diri ya. Sebab persekitaran pun dah berubah. Persekitaran semasa bulan Ramadan ni kan dia special, dia istimewa. Kalau dulu kita ke sana ke sini ada orang merokok. Sekarang ni pergi ke sana ke sini, dah lah COVID ya, tapi tak sepatutnya pergi ke sana ke sini. Bermakna perokok-perokok dah tak nampak dengan jelas. Kalau ada yang merokok tu maknanya batal puasa, dia tak buatlah secara terang-terangan kan. Tapi kalau bukan Islam, dia merokok di tempat-tempat awam tu mungkin ada. Tapi bermakna secara automatik sebab bilangan 4.8 hingga 5 juta perokok di Malaysia ni, majoritinya 80%-nya adalah Muslim. Jadi secara automatik bilangan perokok yang kelihatan dia menjadi pencetus ya, juga menjadi pencetus untuk merokok pada perokok-perokok lain. Bila dilihat orang lain merokok, itu mencetuskan satu trigger, cetus trigger lah ya untuk dia merokok. Jadi kalau seseorang tu melihat persekitaran bebas rokok, pergi ke satu tempat tu tak ada orang merokok, jadi pencetus pun kurang, jadi keinginan dia untuk merokok pun berkurangan, insya-Allah. Jadi itulah kelebihan antara kelebihan environmental, persekitaran
semasa bulan Ramadan. Dan kita harap dengan latihan berterusan sebegini, seorang perokok tu boleh membiasakan diri untuk tidak merokok dan seterusnya berhenti. Ya, sebab kita tahu, saya kata tadi bahawa merokok apabila telah ketagih memenuhi ciri-ciri atau kriterianya adalah dianggap sebagai satu penyakit. Dan ianya adalah secara definisinya adalah penyakit ketagihan berulang. Apa maksudnya? Maksudnya dia boleh merokok dan berhenti dan merokok balik dan berhenti dan merokok balik dan berhenti berulang-ulang kali, sama ada berhenti dan masih hidup atau berhenti menjadi statistik yang saya katakan 20 hingga 27 ribu rakyat Malaysia yang mati saban tahun akibat merokok. Kita kalau boleh tak naklah bila berhenti tu orang kata oh dia dah berhenti merokok tapi dia meninggal. Maksudnya berhenti secara meninggal. So sedih lah kan. Sebab sekarang ni yelah mati anytime, tapi dia macam kita kata risiko ajal maut, ya, semua ketentuan Allah SWT. Tapi kita diingatkan supaya tidak mencampakkan diri dalam kebinasaan, merosakkan diri sendiri, melakukan kezaliman dan membunuh diri sendiri. Ya, merokok ni adalah satu kaedah untuk membunuh diri secara perlahan-lahan. Dia tak mati mengejut. Ya, jarang isap satu batang rokok mati. Jarang. Ya, sebab dos yang perlu kita panggil lethal dose, dos maut untuk membunuh seorang dewasa adalah tinggi. Ya, kalau perlu lebih kurang katalah 1 miligram per kilo berat badan contohnya, jadi memerlukan lebih kurang kalau seorang tu 70 kilo, 70 miligram nikotin. Satu rokok ada 1 miligram nikotin. Jadi perlukan 70 batang. Dan 70 batang ni perlu disap sekaligus, bukan 70 batang sehari. Ya, 70 batang sekaligus baru boleh menyebabkan kita panggil kematian mengejut. Ya, yang ramai mati mengejut tu akibat penyakit jantung, bukan akibat overdose atau kita panggil pengambilan dos berlebihan daripada nikotin. Sebab nikotin punya lethal dose ni julat dia agak besar. Walaupun begitu, suka saya ingatkan bahawa walaupun dia secara beransur-ansur, rokok ni tetap menjadi punca utama penyakit dan kematian pramatang. Bermaknanya kematian yang lebih cepat daripada sepatutnya. Macam kita kata macam inilah. Kita tahu satu tempat tu ataupun kita tahu kita ada pilihan. Kita nak naik pesawat berjenama A atau pesawat B. Kita tengok rekod pesawat tersebut. Kalau pesawat A tu dia punya rekod terhempas, ya, kapal terbang dia terhempas katalah 10 kali. 5 hingga 10 kali setahun, berbanding dengan pesawat A, rekod dia mungkin sekali dalam 10 tahun. Ya, risiko tetap ada. Ya, kita buat apa pun ada risikonya. Bawa kenderaan, bawa motor, naik kapal terbang, semua ada risiko. Tapi kita tengok pilihan yang lebih selamat. Ya, kita akan automatik pilih yang lebih selamat. Tapi apabila seorang tu dah ketagih, penilaian secara rasional ni tidak berlaku, ya? Ataupun dia cuba merasionalkan tentang merokok tu. Kenapa dia perlu merokok? Sebab dia akan kata kenikmatan tadi, dapat idea, boleh segarkan badan, boleh halau nyamuk, macam-macam lah, ya, dia akan katakan. So apa-apa juga alasan yang rumah tak masuk penjuri sebab asyik batuk. Jadi apa-apa alasan yang digunakan tu ada untuk justifikasi. Walaupun kita sebagai pengamal perubatan, saya ahli farmasi, kita faham bahawa apabila nikotin tu telah menjadi satu bahan yang diketagihkan, ya, kecanduan, ya. Jadi seseorang tu akan cari juga walau apa juga keadaan sekalipun. Dia pergi ke tempat yang tak boleh merokok, dalam kampus contohnya.
sepatutnya tak boleh merokok, tapi dia akan cari tempat-tempat atau pot-pot dia di mana dia masih boleh merokok secara individu atau secara berjemaah. Dia nak pahala lebih, dia hisap rokok berjemaah. Okay. Walaupun begitu, kita tahu bahawa seseorang tu walau apa juga stage ataupun tahap dia, insya-Allah dia boleh mendapat hidayah. Ya. Hidayah tu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala secara tiba-tiba ataupun secara beransur-ansur. Mungkin dia bagi peringatan, dia bagi sedikit dulu, dia bagi batuk, dia bagi sesema, dia bagi lemah badan, dia bagi penyakit itu, penyakit ini. Okey. Tapi kalau dia masih tidak disedarkan, sama ada bila dia pergi jumpa doktor ke, dia jumpa ahli farmasi ke, jumpa jururawat ke, tak ada orang yang kaitkan, oh tekanan darah tuan ni nampak makin naik, tak terkawal, kita tambah ubat, kita tingkatkan dos dan sebagainya. Tapi tak ada orang sebut, orang tanya pun tuan ni merokok ke tidak. Sebab pelbagai penyakit yang diterukkan atau diakibatkan oleh merokok akan terus berlaku dan apabila kita nak merawat penyakit-penyakit atau simptom-simptom atau gejala-gejala penyakit tersebut, dianya akan sukar untuk dirawat dan dia akan berterusan lah. Ya, sebab puncanya masih ada. Apabila seorang tu merokok, saya sebut tadi, dia menyedut masuk 7,000 bahan kimia berbahaya. Bahan kimia ni berlaku akibat proses pembuatan tembakau, dan juga rokok tu sendiri. Lebih banyak bahan kimia juga terbentuk apabila proses pembakaran pada suhu tinggi. Sebab kita tahu rokok ni dibakar, ya. Apabila dibakar, wujud pelbagai bahan kimia tambahan. Okey. Tetapi tujuan asal rokok seperti mana produk-produk tembakau yang lain yang saya sebut awal-awal tadi, termasuklah shisha ke, paip ke, cerut ke, semuanya adalah untuk menghantar nikotin ke otak, ke tapak tindakan utama dia dengan secepat dan sebanyak yang mungkin. Jadi syarikat rokok menambah bahan-bahan kimia yang lain dengan tujuan untuk memastikan nikotin ini dapat sampai ke otak dengan cepat dan banyak. Kalau dia sampai lambat, maka dia tidak mewujudkan satu gerak balas yang serta-merta yang diingini oleh perokok. Contohnya kalau dia hisap rokok sekarang ataupun dia hisap rokok masa sahur, masa lepas zuhur ni baru dia rasa nikmat, itu terlalu lambat. Tak ada faedahnya bagi perokok, kan. Dia nak instantaneous, dia nak kelegaan, kenikmatan, penyelesaian segera. Sebab tu tindak balas antara nikotin yang disedut daripada asap rokok dengan reseptor yang di otak tu berlaku lebih kurang dalam 10 saat sahaja. Begitu cepat. Jadi untuk memastikan ni berlaku, pelbagai bahan kimia ditambah untuk memastikan nikotin itu dihantar dengan baik ke otak. Okay. Jadi apabila seseorang tu merokok berulang-ulang kali, berlaku perubahan di otak, termasuk peningkatan tapak ikatan antara nikotin dengan otak. Jadi sentiasa berlaku perubahan dan penambahan sehingga satu tahap bilangan rokok yang dihisap dan nikotin yang dibekalkan tu cukup untuk keperluan seharian. Ya. Jadi sebab itulah ada yang hisap 10, ada yang hisap 20 sehari, ada yang 30 dan 40 dan sebagainya. Okey. Jadi bila kita merawat seseorang perokok tu, kita akan tanya berapa batang rokok dia hisap sehari. Lebih tinggi bilangan rokok yang dihisap, lebih tinggi tahap ketagihan. Selain daripada bilangan rokok yang dihisap, sebab kadang-kadang tu tak semestinya seorang yang hisap 20, tahap ketagihan dia lebih tinggi daripada seorang yang hisap 15. Sebab dia juga bergantung kepada cara dia hisap. Ya? Kita tahu bahawa seorang tu hisap rokok, ada yang hisap secara macam dalam-dalam tu, yang dalam, kemudian dia tahan nafas dia beberapa saat baru dia hembus, dia memastikan serapan sebanyak mungkin. Ataupun seorang yang hisap secara macam main-main tu, yang pas-pus tu, yang
hisap lepas, hisap tembus, hisap tembus. So biasanya seorang yang hisap dalam tu lebih banyak menerima nikotin serta bahan-bahan kimia berbahaya yang lain berbanding dengan yang hisap secara pas-pus atau main-main tu. Okay. Jadi selain Soalan daripada dari soalan pendengar. berapa rokok yang dihisap sehari, kita juga bertanyakan kepada perokok tu berapa cepat dia hisap rokok selepas bangun daripada tidur. Dia Puan Siti, dah dapat slide? Ada dah dapat slide, tapi saya ada soalan daripada penonton kita. Daripada Anjamil nak tanya, orang yang tak merokok tapi terpaksa menghadap hari-hari dengan perokok. Bagaimana yang bukan perokok ni nak merawat diri dia supaya racun asap rokok ni tak bawa mudarat pada dia? Okey, satu soalan yang sangat baik. Terima kasih pada Jamil. Ini kita panggil perokok pasif. Ya, definisinya perokok pasif. Tadi siapa yang merokok terus tu perokok aktif lah, dia aktif smoker. Tapi kalau seorang tu terdedah kepada asap rokok orang lain, dia boleh menjadi perokok pasif. Perokok pasif ni bermaksud dia menghisap asap rokok basi, asap rokok yang dikeluarkan, yang dihembus keluar oleh perokok, ataupun asap rokok sisi yang terbakar tu, asap rokok daripada rokok yang terbakar atau yang dihembus oleh perokok. Dan pendedahannya biasanya berlaku dalam closed environment ataupun persekitaran tertutup. Kalau persekitaran terbuka ni macam kita jalan-jalan berarti terbau asap rokok. Mungkin secara definisi yang tepat itu bukanlah perokok pasif, tapi terdedah kepada asap rokok. Tapi kalau betul-betul menjadi perokok pasif, dia sama ada dalam living environment atau working environment di mana ada orang yang bekerja atau tinggal bersamanya yang merokok dan dia terdedah sekurang-kurangnya 15 minit untuk sekurang-kurangnya 2 kali seminggu sebagai contoh. Jadi apabila kajian dijalankan terhadap perokok pasif atau mereka yang terdedah kepada second hand smoke atau asap rokok basi ini, didapati bahawa risiko penyakit termasuk penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, penyakit pernafasan dan juga kanser juga berlaku dalam perokok pasif. Jadi sebab itulah nanti kita akan lihat bahawa mengikut maqasid syariah kita perlu melindungi nyawa. Dan mengapa fatwa merokok ni adalah haram? Kerana ia bukan sahaja membahayakan diri sendiri, tapi ia juga membahayakan orang lain apabila terdedah kepada asap rokok tersebut. Tidak ada tahap selamat kepada pendedahan asap rokok basi. Kita tak boleh kata tak apalah sekali je seminggu dia merokok dalam rumah, so okey lah, tak berbahaya. Tak tepat. Kajian mendapati bahawa asap rokok tiada tahap selamat terhadap pendedahan kepada asap rokok basi. Jadi soalannya, nak buat macam mana? Kalau daripada segi Islam, apabila kita melihat perkara mungkar, kita boleh tangani dengan 3 cara. Sama ada dengan perbuatan, perkataan ataupun paling selemah-lemah iman dikatakan dengan dalam kita doakan dalam hati, kita minta dia berubah. Sebab kita tak boleh nak buat apa. Katalah seorang isteri, suami dia merokok. Kemudian masa sebelum kahwin janji nak berhenti. Tapi bila kahwin dah anak 4 masih hisap juga. Okay? Jadi itu adalah satu ketidakadilan sebab dah pecah amanah. Janji tak ditepati, sebaliknya dicapati. Jadi tak boleh sebut capati banyak bulan puasa. So jadi apa yang perlu adalah kita macam saya kata tadi, berkongsi informasi melalui perkataan ataupun kalau dengan tangan takkanlah kita nak pukul suami kan, tapi derhaka lah pula dosa. Tapi kita boleh gunakan tangan kita untuk berkongsi, hantar WhatsApp, hantar video, hantar informasi, hantar slide, hantar nombor, hantar website untuk bantu berhenti merokok atau dapatkan informasi tentang kaedah berhenti merokok. Kita boleh berkata dengan hikmah,
untuk membuka hati, ya, orang yang kita sayangi. Sebab biasanya sama orang yang kita tinggal bersama atau kerja bersama ni orang yang kita sayangi lah. Kalau kita terpaksa bekerja tu maknanya itu satu masalah lah, sebab kita akan dapat stres dan sebagainya. Tapi kalau kita suka, kita sayang, jadi tapi ada kelemahan atau perkara yang boleh diperbetulkan, kita perbetulkan kaedah ni. Kalau kita saya ambil contoh, ya, saya ada dulu seorang pesakit perokok, dia tak perokok, dia second hand smoker, dia anggota polis. Maaf cakap, sebab dia anggota polis, jadi dia punya ketua pegawai polis yang di ibu pejabat, jadi pejabat dia tu merokok, jadi dia tak larang, malah dia merokok semasa mesyuarat, semasa dia di office dan sebagainya. Jadi lama kelamaan dia mendapat ketidakselesaan pernafasan. Jadi dia datang ke klinik membuat pemeriksaan, didapati dia pada tahap awal penyakit kita panggil COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Jadi dia pun terkejut, rupanya dia dah bertahun-tahun terdedah kepada asap rokok di pejabat. Jadi apabila berbincang, dia kata agak sukar dan agak sampai tahap agak mustahil untuk dia memperbetulkan seseorang yang lebih tinggi pangkatnya. Jadi dia membuat keputusan, dia sendiri buat keputusan, bukan saya suruh, maaf, untuk minta transfer, tak tukar. Okay? So alhamdulillah tempat baru yang dia bekerja tu tidak ada bos yang merokok. Jadi ialah apa yang saya nak beritahu, bahawa untuk membetulkan satu keadaan, kita boleh ubah, kita cuba ubah dengan tangan, dengan mulut dan dengan doa. Tapi kalau kita boleh ubah diri kita, lebih baik. Ya, contohnya kalau kita boleh melarikan diri, mengeluarkan diri kita daripada terdedah kepada asap rokok basi tersebut, juga adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan. Saya tak rasa saya boleh menyelesaikan masalah yang Ain Jamal tadi yang diutarakan, tapi saya hanya berkongsi pengalaman dan juga memberikan pendekatan perspektif Islam tentang cara untuk membetulkan ataupun menyelesaikan satu masalah yang berkaitan dengan pendedahan kepada asap rokok basi, second hand smoke tadi. Second hand smoke berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak, kepada wanita hamil, pada golongan tak merokok lah, sebab dia secara relatifnya risiko untuk mendapat penyakit adalah lebih tinggi dalam golongan perokok aktif. Jadi kalau dia terdedah kepada asap rokok orang lain pun, risiko dia untuk mendapat penyakit tidak ditingkatkan lagi dengan signifikan berbanding dengan kita yang tidak merokok ni. Apabila terdedah pada asap rokok, memang secara relatif kepada perokok, risiko kita untuk mendapat penyakit adalah lebih tinggi, ya, sebab kita ni tidak merokok. Jadi risiko kita untuk mendapat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rokok tu adalah sangat rendah sebab kita tak merokok, ya. Telah seorang tu 10 kali ganda berisiko untuk mendapat penyakit jantung sebab dia merokok dan kanser. Jadi kita ni akibat rokok tu risiko dia adalah jauh lebih rendah. Okay, tapi risiko tu tetap ada sebab penyakit-penyakit boleh berlaku melalui punca-punca lain, ya. Tapi kalau kita terdedah kepada asap rokok secara berterusan, risiko kita meningkat, ya, lebih tinggi berbanding dengan perokok itu sendiri. Okey. Berkenaan dengan asap rokok basi, kita perlu ingat juga bahawa ia dikenal pasti sebagai punca kepada pelbagai penyakit, terutamanya pada saya sebut tadi kanak-kanak, termasuk juga pada dewasa, menyebabkan kanser, penyakit jantung dan penyakit pernafasan. Jadi kalau boleh, jangan terdedah kepada asap rokok basi. Itu salah satu agenda flagship Smoke Free Community, sebab kita nak melindungi, konsep melindungi
majoriti yang tidak merokok daripada asap rokok basi yang berbahaya. Selain pada itu, kita sekarang dah ada tadi saya sebut second hand smoke, asap rokok basi. Third hand smoke pun dah wujud, bermakna asap rokok yang ditinggalkan. Contohnya, seorang tu merokok dalam bilik ni. Saya tak masuk lagi. Saya tak bersama-sama dengan perokok tu. Kalau saya bersama dengan dia, saya jadi second hand smoker. Tapi kalau saya perokok tu meninggalkan bilik ni, bila saya masuk, saya tengok tak ada perokok, tapi ada bau asap rokok. Okey, itu menunjukkan bahawa berlaku recent activity of smoking ataupun peninggalan partikel-partikel bahan-bahan kimia dalam asap rokok yang terjerak atau terserap kepada kalau ada kain lansir, kalau ada kapet, permaidani dan sebagainya, lantai dan sebagainya. Jadi kalau bagi kita mungkin ianya dianggap tidak begitu berbahaya. Tapi kalau pada kanak-kanak dan bayi yang merangkak dan sebagainya, dia akan bersentuhan dengan lantai, dengan kapet secara terus. Dan mungkin penyerapan bahan kimia ini boleh berlaku melalui kulit dan sebagainya, dan boleh menyebabkan kesan-kesan kesihatan pada masa pendek dan juga pada jangka masa panjang. Kajian terhadap kesan mudarat third hand smoke sedang dijalankan. Okay. So balik kepada active smoking. Kalau seorang tu active smoking, saya sebut tadi sedang mendapat penyakit. Lebih daripada 20 penyakit diakibatkan oleh merokok. Ya Puan Siti? Dah dapat slide? Kita ada bolehkah kita meraihkan beberapa soalan lagi ataupun boleh. Prof nak teruskan dengan slide? Boleh. Ada soalan ya? Okey, ada soalannya daripada Encik Roslan Harun. Dulu saya heavy smoker, bukan saya lah, dia. Ya. Dah berhenti 10 tahun. Sudahlah, dah berhenti 10 tahun, paru-paru saya hitam. Berapa lama kesan tersebut boleh pulih seperti normal? Terima kasih. Terima kasih. Ini soalan tentang keterbalikan kesan mudarat merokok. Secara amnya, ia memerlukan sekurang-kurangnya 10 tahun jugalah, sebab untuk katalah merokok, ni dah berhenti 10 tahun tapi yang tak disebut berapa tahun dia merokok. Kalau dia merokok lebih kurang 10 tahun, insya-Allah 10 tahun jugalah perlu untuk menterbalikkan kesan yang dialami tersebut. Saya akan tunjuk slide nanti. Kalau berapa contohnya ada kesan yang diterbalikkan pada masa jangka masa pendek, ada yang perlu jangka masa panjang. Pertama kali saya ucapkan tahniah pada Encik Roslan. Ya, alhamdulillah. Walaupun heavy smoker dah berjaya berhenti 10 tahun. Moga istiqamah dan kekal berhenti merokok. Sebagai contoh kepada kalau ada ahli keluarga yang lain, terutamanya anak-anak. Tapi kesan terbalikan tu boleh berlaku, dia akan berlaku secara beransur-ansur, insya-Allah. Kalau dah 10 tahun tu, paru-paru hitam ni akibat diselaputi oleh tar. Bahan-bahan kita panggil tar dalam asap rokok. Dalam slide saya tu, saya tunjukkan bahawa tar ada gambar, dan juga tar ni sebenarnya adalah hasil daripada pembakaran bahan organik, ya, pada suhu tinggi. Untuk asap rokok, tar ni dalam titisan-titisan halus dan disedut, dan dia bila sejuk, dia meliputilah permukaan paru-paru, sistem pernafasan. Lalu paru-paru tu mengeras, menyebabkan kesukaran pernafasan. Tapi lebih penting, dalam tar ni terdapat banyak bahan penyebab barah atau kanser. Tapi alhamdulillah. Boleh saya share slide Prof sekarang? Boleh. Boleh saya share slide? Okay. Boleh. Soalan seterusnya, adakah sebarang kesan terhadap janin daripada Shimah Mustafa? Adakah sebarang kesan terhadap janin bayi jika suami wanita tersebut seorang casual smoker? Okey, soalan yang bagus, terima kasih Puan. Casual ni selalu orang kata dia isap rokok bukan setiap hari ataupun
tak heavy. Selalunya casual ni dia bagi sendirilah definisinya, tapi kita boleh terima. Maknanya kalau dia isap rokok hujung minggu je, masa weekend je, maknanya 2 hari seminggu, 5 hari lagi dia tak isap, so dia anggap diri dia sebagai casual smoker. So kebanyakan perokok adalah bermula dia kita panggil bereksperimentasi, lepas tu dia casual, kemudian dia regular. Maknanya daripada casual dia boleh jadi regular smoker kan. Tapi kalau dia masih dalam tahap casual, satu saya dah sebut tadi, tidak ada tahap selamat terhadap pendedahan kepada asap rokok. So kalau dia isap 2 kali seminggu sebagai contoh, dan seseorang wanita hamil tu terdedah sekurang-kurangnya 2 kali seminggu untuk lebih kurang 15 minit sekurang-kurangnya, dia kesan terhadap janin tu boleh jadi signifikan. Ya, sebab apa? Sebab dalam asap rokok saya sebut tadi ada 7,000 bahan kimia berbahaya. 70 daripadanya adalah bahan penyebab kanser atau barah. Jadi dia boleh merosakkan sel-sel badan. Apa lagi sel-sel yang sedang berkembang, sel janin dalam uterus atau semasa seorang wanita itu hamil. So lebih awal terdedah lebih berbahaya lah secara logiknya kan, sebab pembentukan anggota sel sedang berkembang, pembentukan perkembangan janin, pembentukan anggota dan sebagainya, terutamanya anggota-anggota yang sensitif kepada kekurangan oksigen dan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan penyebab barah atau kita panggil kanser ataupun teratogenik. Merokok adalah, kalau kita lihat klasifikasi bahaya suatu bahan itu terhadap kandungan semasa hamil adalah dalam kategori X. Dia ada A, B, C, D dan X. A selamat, X teratogenik, penyebab barah. Ya, dalam wanita hamil. Jadi apabila berlaku cukup pendedahan dan dosnya menyebabkan kerosakan, kemungkinan janin itu boleh mati dalam kandungan. Auzubillah min zalik. Boleh berlaku. Ya, dan telah dibuktikan bahawa merokok dan pendedahan terhadap asap rokok basi boleh meningkatkan risiko keguguran, kecacatan janin. Kalau lahir tak cukup bulan, lahir kurang berat badan. Kalau dia alhamdulillah selamat, dia boleh mendapat pelbagai masalah perkembangan dan juga IQ pembelajaran, perkembangan developmental, dan juga risiko untuk mendapat penyakit-penyakit seperti ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So banyak masalahnya kalau wanita hamil menghisap rokok ataupun terdedah kepada asap rokok suaminya. Okay, memang sahabat kesan pendarat. So masa wanita hamil ni, insya-Allah gunakan peluang itu untuk mentarbiahkan suami, menggunakan pendekatan kasih sayang saya katakan tadi, sebab terutamanya anak pertama ya. Sebab tu kalau orang datang berhenti merokok di klinik tu, saya tanya apakah faktor-faktor yang memberi motivasi. Ada yang kata nak jadi contoh pada anak, ataupun yang katakan isteri dia sedang hamil. Jadi kita gunakan perkara-perkara tersebut untuk memotivasikan seorang perokok itu berhenti. InsyaAllah boleh. Sekurang-kurangnya sepanjang tempoh kehamilan tu lah. Lepas tu bila dah lahir bayi tu, kita gunakan bayi yang baru lahir tu pula untuk memotivasikan supaya kekal berhenti. Ya Puan Siti. Prof nak teruskan dengan slide ataupun nak dengar raikan lagi soalan-soalan daripada penonton kita? Okey. Boleh je soalan. Soalan ada lagi 2 ni. Kita tak jadi ni boleh. Slide kita ni. Okey, soalan yang seterusnya daripada Jamilah Saidin. Assalamualaikum. Jika perokok telah berhenti lebih 20 tahun, adakah perokok ini masih terkesan dengan bahaya-bahaya merokok atau telah bersih seperti orang normal? InsyaAllah boleh menjadi bersih seperti orang normal. Bermaksud risiko-risiko dia terhadap banyak penyakit menjadi seperti seorang yang tidak merokok.
Alhamdulillah. Bermakna perlu jangka masa panjang macam saya kata tadi berkait dengan tempoh dia telah merokok. Tapi kalau dah berhenti merokok lebih 20 tahun, insya-Allah banyak risiko penyakit yang dah sama ya tahap risikonya dengan orang yang tidak merokok. Dan kita lihat nanti ada dalam slide saya. Soalan seterusnya. Seterusnya, adakah asap vape daripada Puan Suhani Saarani? Salam Prof, adakah asap vape memberi kesan mudarat yang sama seperti asap rokok? Okey. Sekarang tengah famous vape. Soalan yang famous ya. Dia rokok elektronik juga dia adalah satu bahan yang membekalkan nikotin. Akan tetapi dia tidak melibatkan pembakaran. Dia tak ada pembakaran, tapi dia pemanasan. Bila berlaku pemanasan, berlaku juga perubahan kepada ciri-ciri bahan-bahan kimia mengikut apa jua pembawa seperti propylene glycol, vegetable glycerol ataupun perisa, pewarna, apa-apa juga bahan yang ditambah di dalam cecair rokok elektronik tu juga bergantung kepada faktor pemanas, jenis pemanas, suhu dan sebagainya. Jadi pemanasan pada suhu tinggi, pemanasan dripping atau dabbing, ada jenis-jenis yang penggunaannya. Kalau orang vaping dia akan tahulah ni. Jadi dia akan menghasilkan konsentrasi atau kepekatan bahan-bahan kimia yang berlainan. Dan telah dikenal pasti terdapat juga bahan-bahan kimia yang berbahaya. Contohnya acrolein, formaldehyde, diacetyl. Ini sudah dikaitkan dengan pelbagai penyakit termasuk penyakit jantung, penyakit pernafasan dan sebagainya. Berlaku radangan, sebab bahan-bahan ni kita tahu fungsi paru-paru kita adalah untuk menerima oksigen daripada udara dan menukarkannya dengan gas seperti gas karbon monoksida. Bahan-bahan lain tak perlu sepatutnya dihantar melalui paru-paru. Tapi kita ni manusia terlalu cerdik sampai kita gunakan teknologi sebegini untuk menghantar perisa, pewarna dan juga pembawa yang tak ada kaitannya dengan sistem pernafasan. Okay. E-cigarette ni dia nak tiru, dia mimik, dia mencontohi rokok. Dia menghantar nikotin ke otak dengan cepat dan banyak supaya seorang tu ketagih. Ada yang katakan tak apa sebab saya isap rokok elektronik untuk berhenti rokok. Okey, niat tu betul tapi mungkin caranya tak berapa betul. Walaupun ada kajian yang menunjukkan bahawa terdapat perokok yang berhenti menggunakan rokok elektronik, akan tetapi rokok elektronik ini satu fenomena yang kita anggap baru, ya, berbanding dengan rokok. Rokok pun kita hanya dapat tentusahkan kaitannya dengan menyebabkan kanser paru-paru 30 tahun selepas kajian dijalankan. Okay? Kita sanggup ke tunggu beberapa tahun, mungkin 10 tahun, 15, mungkin 20, mungkin 30, wallahualam, untuk menentusahkan bahawa rokok elektronik juga menyebabkan kanser? Saya tak sanggup. Ataupun kita nak tunggu sehingga mengatakan ianya betul-betul terbukti menyebab penyakit jantung seperti rokok. Saya tak sanggup tunggu. Ya? Melainkan kita ada bukti yang cukup kukuh untuk mengatakan ianya benar-benar selamat. Setakat ni bukti yang menunjukkan ia tidak selamat dah ada. Sama ada jangka masa pendek terutamanya. Termasuk kesan terhadap pernafasan, kesan terhadap radangan, kesan terhadap sistem jantung, kardiovaskular dan sebagainya. Itu dah ada. Kanser, kita tahu barah memerlukan masa untuk develop, untuk terbentuk dan dibuktikan secara saintifik akan kaitannya. Jadi, untuk mengatakan ianya lebih selamat, mungkin ia lebih selamat buat masa ini. Sebab kita tak cukup data. Ya, sebab kita perlukan masa. Kalau kita lihat secara pembandingan dari segi bilangan semata-mata, kalau saya kata rokok ada 7,000 bahan kimia berbahaya,
kalau saya kata bahan dalam rokok elektronik ada 7 bahan kimia berbahaya. Okey, secara relatifnya ia lebih selamat, tapi adakah ia harmless? No, tidak sama sekali. Ia masih berbahaya. Ya, sebab ia masih ada acrolein, ada formaldehyde, ada tobacco specific nitrosamine, bergantung kepada kandungan nikotin atau punca nikotin yang ditambah dan sebagainya. Dia juga boleh menyebabkan satu penyakit khas yang dipanggil EVALI, Electronic Cigarette and Vaping Associated Lung Injury. Yeah? So, nak katakan dia lebih selamat tu, buat masa ini kalau sebab kita tak cukup kajian, mungkin boleh katakan. Tapi adakah ia selamat? Definitely not. Okay? Tak menjawab soalan. Memang ada kajian saya katakan tadi yang mengatakan ia bermanfaat untuk membantu orang berhenti. Tapi dari segi kesan sampingan jangka panjangnya kita tak tahu. Satu. Dua, kebanyakan perokok yang berhenti menggunakan rokok elektronik, dia menggunakan rokok elektronik secara berpanjangan. Bermakna dia masih bergantung kepada nikotin. Masih ketagih. Ya? Okey. Sebenarnya untuk rawatan berhenti merokok, saya katakan tadi ya, Puan Siti dan pendengar sekalian, kita menggunakan pendekatan ubat-ubatan dan juga rawatan tingkah laku. Penggunaan ubat-ubatan ini adalah ubat-ubatan yang telah dikaji dan telah disahkan selamat dan berkesan untuk merawat ketagihan nikotin. Jadi kalau seseorang tu tanya saya, berdasarkan bukti yang ada hingga hari ini, lebih baik kita cuba ubat-ubatan yang terbukti selamat berkesan, ya, untuk yang berkualiti untuk membantu perokok berhenti. Berbanding dengan penggunaan rokok elektronik yang kita muskil tahap keselamatannya, tahap kualitinya dan sebagainya. Ya, sebab kita tahu dulu amat pesat berlaku penjualan rokok elektronik ni. Maka cendawan selepas hujan ya Puan Siti. Semua nak cuba flavor dia atau perisa dia. Subhanallah, macam-macam nama lah. Bandung, kikapur, lychee, strawberry. Lepas tu sampai ke nama-nama yang saya tak boleh sebut dalam sesi ni pun ada. So tujuan dia kemungkinan yang kita lihat adalah untuk menarik remaja. Sebab remaja tertarik kepada bahan-bahan gadget dan juga perisa-perisa seperti buah-buahan ni. Kajian yang kita jalankan pada tahun 2016, National Electronic Cigarette Survey bagi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, IIUM, saya, Prof. Jamal, Prof. Samsul, ada berapa lagi, Dr. Noni, Dr. Mira, kita dapati bahawa majoriti yang menggunakan rokok elektronik ni bukan untuk berhenti. Dia sekadar untuk cuba, dia curious, kemudian lepas tu dia end up as the dual users. Dia merokok dan juga menggunakan rokok elektronik. Jadi tak ada perbezaan. Bukan untuk berhenti. Okay. Kita lihat slide. Kalau tak ada soalan lain. Kita lihat slide dulu. Bagus juga sebab kita boleh recap ya apa yang dah dibicarakan tadi. Seterusnya. Ini saya katakan tadi kita masih ramai perokok di Malaysia. Lebih kurang 4.8 juta perokok. Terutamanya dalam kalangan lelaki ya, lelaki dewasa kita lebih kurang 40% merokok. Seterusnya. Okey, ini kajian saya katakan tadi, juga rokok elektronik juga tinggi. Pada masa 2016 kita jalankan kajian tu, ada 2.3% ya, lebih kurang 600,000 perokok elektronik, 3.2%. Okey. Ramai. Sekarang ni dah double, dah dua kali ganda, 1.2 juta rokok elektronik. Sebab kita tak bendung. Sebab maaf cakap, kerajaan benarkan penjualan vape. Dicukaikan pula. Bukannya di-ban, bukan diharamkan seperti jiran-jiran kita di timur, di barat, di utara, di selatan. Ya, Brunei ban, Philippines ban, Thailand ban, Singapore ban. Kita halalkan. Halalkan, cukai je. Cukai pun lagi.
Ya, tapi betul-betul ke dapat cukai tu, saya rasa penjualannya tak mendapat timbal balik yang signifikan pun. Okay, seterusnya. Okey, ni menunjukkan tadi 3.2%. Okey, seterusnya. Dan juga dual users tu. 2.3%. Ramai yang saya katakan ni dual users. Ini slide ni untuk adolescent. Kalau 600,000 pada masa 2016, 300,000 bilangan pengguna rokok elektronik dalam kalangan remaja di Malaysia 2016. Sekarang lebih tinggi dengan wujudnya pelbagai jenis kita panggil gadget untuk rokok elektronik yang baru menggunakan pods dan sebagainya yang bentuk seperti thumb drive dan jam pun ada, ya, macam-macam sampai bawa ke sekolah, ditangkap oleh guru-guru dan sebagainya. Okey, jika lihat memang reason dia sekadar mencuba. Rokok, kita tekankan rokok sebab ini masalah utama di Malaysia pada masa ini, yang produk yang melibatkan penggunaan daun tembakau yang dihisap, dikunyah, dihidu dan sebagainya dan mengandungi nikotin. Okey, seterusnya. Ini antara bahan-bahan dalam asap rokok yang saya katakan 7,000 bahan kimia berbahaya, termasuk 70 daripadanya penyebab kanser. Kalau lihat tu benda-benda tak logik, dia letak amonia pencuci tandas, dia letak bahan cat, metanol, sebab dia nak suruh bakar dengan cepat pada suhu tinggi. Sebab kalau macam slow tu, maka lambatlah nikotin nak dihantar ke otak, tak tercapai lah dalam 10 saat dia tu. Okey, seterusnya. Antara 3 daripada 7,000 tu, 3 bahan utama adalah nikotin. Nikotin adalah yang menyebabkan ketagihan apabila dihantar dengan cepat dan banyak ke otak. Okey. Mekanisme dia kita lihat nanti. Seterusnya. Ada slide seterusnya, Puan Siti? Oh ni. Ni. Ini saya katakan tadi, apabila nikotin tu disedut sampai ke otak, maka terhasillah bahan-bahan kimia daripada dopamin, norepinephrine, acetylcholine, glutamate, serotonin, beta-endorphin, GABA. Kalau lihat kesan-kesan dia tu, pleasure contohnya, nikmat. Memang perokok akan rasa, akan lapar, nikmat merokok. Inilah kenikmatannya, ada kick. Lebih alert, lebih segar, lebih mudah belajar, lebih senang mengingat. Mood atau angin dia kan, saya akan sebut tadi, dan paling penting ramai yang merokok untuk release stress, release tension. Semua ni kesan-kesan fizikal, ya, yang betul-betul berlaku bila seorang tu merokok. Seterusnya, ada soalan lagi ke Puan Siti? Belum lagi. Okey. Seterusnya saya ceritakan tadi, apabila kesan-kesan terbalikan tu berlaku, maka seorang tu akan mendapat rasa gelisah, tak selesa. Tapi yang pentingnya kesan-kesan tarikan atau withdrawal ni dia tidak berpanjangan, lebih kurang sebulan. Jadi cantik sangatlah bulan Ramadan ni, sebulan untuk bantu perokok tu melawan gejala-gejala gian ni, ya. Kalau dia nak lebih dia nak bantuan sokongan, dia boleh mendapatkan ubat yang saya katakan tadi untuk mengurangkan gejala-gejala gian tersebut, mengurangkan gejala ketarikan ni. Boleh dapatkan ubat di farmasi atau di klinik yang berhampiran. Okey. Kalau untuk staf dan pelajar UIA, boleh datang jumpa kami dapur diri untuk klinik berhenti merokok. InsyaAllah ubat kita bekalkan. Kalau sepanjang bulan puasa, masa siang hari dia perlu ubat tampalan. Kalau dah buka puasa, dia boleh ambil ubat bekalan gantian nikotin bersih yang boleh kunyah macam chewing gum tu. Tapi kena ada teknik tertentu, atau yang nak senang ubat tablet, ubat telan. Ya, dia boleh ambil 2 kali sehari. Okey, seterusnya. Okey, tadi nikotin, tar saya dah sebut. Tar ni macam tar jalan. Dia lah punca utama. Tar jalan ke, Prof? Tar jalan ke digunakan? Tar tu samalah, bahan dia tar tu sama. Bahan tar tu kan pembakaran bahan organik pada suhu tinggi.
bila sifat dia bahan organik termasuk daun-daun, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya tu dibakar pada suhu tinggi dia melekit. Tapi untuk jalan kan diadun dengan batu-batu, pasir untuk buat jalan. Tapi yang dihisap oleh perokok tu terus ke paru-paru dan melitupi sistem pernafasannya. Lama kelamaan macam kata tuan yang bertanya tu, dia kata paru-paru dia hitam. Itulah hitamnya sebabkan majoriti oleh tar. Tapi selain daripada menyebabkan warna hitam, bahaya utama dia adalah dia banyak bahan menyebabkan kanser. Okay. Seterusnya, karbon monoksida. Gas karbon monoksida ni gas beracun. Kita tahu sama macam gas yang digunakan untuk orang bunuh diri kalau guna gas daripada exhaust kenderaan kan, daripada enjin kenderaan. Jadi gas karbon monoksida ni tak berwarna, tak berbau. Jadi pada dos yang membunuh, dia akan mengurangkan bekalan oksigen. Walaupun seorang tu merokok, tak mati saya kata tadi, tapi bekalan oksigen dia berkurang. Sebab gas karbon monoksida ni bila dia masuk dalam sistem peredaran darah, sel darah merah kita, fungsi dia untuk membawa oksigen. Tapi apabila ada gas karbon monoksida, tarikan gas karbon monoksida terhadap sel darah merah tu lebih tinggi berbanding dengan oksigen. Jadi sel darah merah ni bawa gas karbon monoksida yang beracun ni untuk dihadiahkan kepada sel. Bila sel dapat gas beracun, apa jangkaan akan berlaku? Kalau cukup tahap gas karbon monoksidanya menyebabkan keracunan, dia boleh membunuh sel tersebut. Sebab sel ni perlu oksigen ya. Sel kita perlu oksigen untuk hidup. Apabila tak cukup oksigen, sel boleh mati. Apabila cukup sel mati, akan berlaku kerosakan kepada tisu. Kalau cukup tisu rosak, boleh berlaku kerosakan organ. Kalau cukup organ rosak, boleh menyebabkan masalah yang signifikan. Contohnya, kalau sel-sel otak tak cukup oksigen, boleh meningkatkan risiko stroke, angin ahma. Kalau di jantung, serangan jantung. Kalau di alat sulit, lelaki, mati pucuk. Okay. Kalau di mata, boleh menyebabkan buta, katarak dan sebagainya. Bekalan darah tak cukup. Ya? Seterusnya, itu yang antara kecacatan atau keburukan merokok kepada janin. Sebab oksigen dikurangkan. Okay. Ini penyakit jantung. Seterusnya, sebab apa penyakit jantung? Sebab dalam asap rokok banyak bahan kimia, antaranya menyebabkan penyumbatan. Ya, berlaku proses inflamasi atau radangan, menyebabkan berlaku satu proses kita panggil aterosklerosis, penyumbatan salur darah. Darah semakin likat, pengumpulan sel-sel dalam darah, peningkatan kolesterol, kekurangan oksigen, semua ni menyebabkan jantung terpaksa bekerja dengan lebih kuat bagi membekalkan oksigen, dan apabila tersumbat secara signifikan, seseorang itu akan mengalami serangan jantung. Kematian utama akibat merokok di Malaysia adalah akibat penyakit jantung. Okay. 2 hingga 4 kali ganda lebih tinggi risikonya. Okay. Seterusnya. Okay. Ini penyumbatan salur darah tadi. Dan juga berlaku radangan. Kalau di otak, sel darah tersumbat, stroke. Okay. Angin ahma. Kalau paru-paru, terlihat. Berlaku radangan di paru-paru, berlaku inflamasi, lalu terdapat pengeluaran lendir. Bila banyak lendir tu selalu kita panggil berlaku kahak dalam kalangan perokok. Terutamanya waktu pagi kan, bila dia tak merokok semalaman, lendir-lendir ni mula dikeluarkan balik oleh sistem pernafasan, jadi dia batuk dan mula berkahak. Okay. Lama kelamaan sistem pernafasan kalau dilitupi oleh tar tu boleh jadi hitam, rosak, berlubang dan sebagainya. Vape saya sebut tadi, ada satu bahan yang disebut diacetyl yang terhasil daripada pemanasan bahan yang ditambah dalam pembawa cecair vape tu.
diacetyl ni telah dikenal pasti menyebabkan satu penyakit dipanggil bronchiolitis obliterans, ya, berlaku kerosakan kepada paru-paru yang kekal, ya, obliterated, dia rosak kekal. EVALI juga menyebabkan kerosakan paru-paru yang kekal. Okey. Seterusnya. Okey, penyakit utama adalah seperti asma atau lelah, atau macam saya sebut tadi COPD, ingat polis tadi kan. Kemudian antara kesan-kesan lain merokok, kerosakan gigi, gusi, barah lidah, barah mulut, ya, sebagainya. Seterusnya, Puan Siti. So macam ni, untuk penyakit-penyakit oral ni, kanser gigi, gusi ni, ini peranan dentist. Ya, bila seorang pesakit tu berjumpa dengan pengamal perubatan pergigian atau masalah-masalah gigi dan gusi, antara soalan yang ditanya adalah adakah seorang itu merokok. Okey, jadi dia boleh mengenal pasti dan menasihat serta memberi rawatan. Seterusnya, kalau dah kanser, banyak kena rawatan yang sewajarnya lah, ya. Prof, ada soalan Prof. Ya. Ada soalan, dia kata daripada Puan Jamilah Saidin, dia kata jika ubat yang Prof sebut tadi tu bukan staf IIUM, adakah boleh dibeli oleh bagi pihak lah? Boleh. Sebaiknya perokok tu sendiri yang kita kena berjumpa untuk kaunseling, untuk kena pasti tahap ketagihan dan kaedah rawatan yang dipersetujui. Tapi kalau tak boleh, jadi puan boleh beli bagi pihak suami atau sebagainya di farmasi ataupun di Family Health Clinic UIA. Boleh dapat harga staf. Boleh. Okey, terima kasih soalan kita teruskan, Prof. Ya. Okey, saya sebut tadi masalah kesihatan seksual berlaku pada lelaki, mati pucuk, risiko mati pucuk. Bukan nak kata perokok tak dapat anak, ya, dia boleh dapat anak, tapi masalah ereksi dan mati pucuk ni lebih tinggi dalam kalangan perokok, serta masalah ada juga yang mengalami masalah infertility, maknanya mandul, disebabkan kualiti sperma atau benih lelaki tu adalah rendah sebab berlaku mutasi atau kerosakan akibat bahan-bahan penyebab kanser yang 70 tadi tu dalam asap rokok. Seterusnya, kanser, pelbagai jenis kanser, tak semestinya kanser paru-paru, pada wanita boleh mendapat risiko kanser payudara. Seterusnya, ini yang telah ditanya tadi kan, banyak soalan tentang bahaya merokok pada kandungan, sama perokok aktif ataupun perokok pasif. Kalau perokok aktif, kalau ibu merokok, anak turut mendapat kesan asap rokok. Itu secara terus. Seterusnya, kalau dia terdedah atau merokok, boleh meningkatkan risiko anak mati dalam kandungan, sumbing bibir, keguguran. Kalau anak lahir masih ada perokok dalam rumah atau sebagainya, meningkatkan risiko kematian bayi mengejut, SIDS tu, atau saya sebut tadi lahir kurang berat badan, yang paling tu sama umur tu semua, ya, tapi dua daripadanya tu daripada perokok. Jadi lahir rendah berat badan ataupun berlaku kerosakan plasenta menyebabkan masalah semasa delivery, ya. Seterusnya, okey, spontaneous abortion dan fetus tu mati, janin tu mati dalam kandungan. Okey, ini macam saya sebut tadi, lahir pramatang dan rendah berat badan. Seterusnya, terpaksa masuk NICU lah, ya. Ini kanser tadi. Seterusnya, okey, ini relevan untuk pandemik COVID-19. Awas, ya, perokok, risiko untuk dapat jangkitan COVID-19 adalah lebih tinggi dalam kalangan perokok. Begitu juga kalau dah kena jangkitan, komplikasi dan kematian risikonya adalah tinggi. Kajian luar negara terutamanya mendapati
mereka yang merokok mempunyai risiko jangkitan COVID-19 yang lebih tinggi, dan kalau kena jangkitan, tahap keterukan dan risiko kematian lebih tinggi berbanding dengan orang yang dapat jangkitan COVID tapi tak merokok. Apa sebabnya? Sebab apabila seorang tu merokok, peningkatan tapak tindakan untuk virus tu wujud. Macam saya kata tadi, tapak tindakan di otak untuk nikotin tu, untuk nikotin, tapi ni tapak tindakan lekatan untuk virus corona, SARS-CoV-2 tu, dalam di paru-paru perokok lebih tinggi. Okey, jadi ambillah iktibar untuk berhenti supaya merokok tidak menghentikan nafas seseorang tu. Sebab kita tahu COVID ni bila kena tahap 4-5, risiko untuk kematian tu tinggi. Perlu ventilator, ya, alat bantuan pernafasan dan sebagainya. Seterusnya. Okey, tadi kesan terhadap diri, kesan terhadap ahli keluarga. Okey, saya sebut tadi asap rokok yang dihembus keluar, dan juga asap rokok yang daripada pembakaran rokok tu akan disedut oleh orang persekitaran. Maka mereka menjadi perokok pasif, perokok asap rokok basi. Sebab orang dah guna, dia hembus, kita pula guna. So kita guna benda yang orang dah guna. Okey, seterusnya. Jika lihat sebelah kiri tu, penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan merokok secara aktif. Lebih pada 20 penyakit, ya. Okey. Tapi belah kanan tu penyakit-penyakit yang saya kata tadi akibat terdedah kepada asap rokok pasif. Ya. Bahaya kepada kanak-kanak dan juga pada dewasa. Termasuklah kesan ini terhadap sistem pembiakan. Sebab tu kalau nak isteri mengandung sebagainya, antara rawatan fertility adalah memastikan suami isteri tidak merokok atau terdedah pada asap rokok. Seterusnya. Okey. Saya dah nyatakan tadi bahawa dari segi perspektif Islam, wujud kita dah tahu dari segi kesihatan dah cukup bukti memberi mudarat bukan kepada diri sahaja, kepada orang lain. Lalu pada sejak tahun 1995, fatwa merokok ni adalah haram. Begitu lama dah. Tapi tak diimplementasilah, saya boleh katakan, secara efektif. Okey, sebab ianya di bawah negeri. Bawah negeri, dia bukan federal, kan? Okey, seterusnya. Membazirkan harta, okey. Rokok adalah khaba'is. Ni yang suka saya ingatkan. Ada kajian mendapati dalam puntung rokok tersebut, jenama-jenama tertentu ditambah dengan darah khinzir yang dikeringkan. Kenapa ya ditambah darah khinzir? Balik kepada gas karbon monoksida tadi. Kan saya ceritakan gas karbon monoksida ni dia gas beracun. Jadi untuk mengurangkan gas karbon monoksida yang disedut masuk, dia letak komponen darah dalam puntung rokok. Sebelum rokok tu masuk dalam paru-paru, asap rokok tu masuk dalam mulut dan seterusnya paru-paru, dia menggunakan konsep bahawa gas karbon monoksida ni akan diperangkap oleh komponen-komponen darah. Jadi kalau merokok tu dah haram fatwanya, bila ada faktor sebegini, maknanya dia 2 kali haram ke, Puan Siti? Dah haram tu ada berkali-kali haram. Haram tu satu je tapi memang dah haram. Haram-haraman. 2 kali haram. Haraman. Haram jadah lah maknanya ya. Haram jadah pula. Okey, begitu juga vape sejak tahun 2015 dia juga difatwakan haram. Jadi yang bertanya, kalau nak ikut perspektif Islam, tinggalkanlah kedua-duanya. Sebab kesan mudarat walaupun kita tak tahu, dia dah haram juga. Ya? Haram juga. Haram juga. Kalau rokok haram jadah, elektronik sigaret haram. Jadi gunakanlah peluang terbaik yang kita
usia yang kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk bersama dengan Ramadan pada tahun ini untuk meningkatkan ketakwaan. Tu kan surah Al-Baqarah ayat 183 tu, mengapa kita berpuasa? Supaya kita bertakwa. So gunakanlah supaya kita tidak berpuasa ni sia-sia hanya menahan dapat lapar dan dahaga. Sebelum puasa, bulan Ramadan kita perokok, kita isap vape. Bulan Ramadan mungkin kita kurangkan. Alhamdulillah kalau kita berhenti. Tapi kalau kita masih mengisap vape dan rokok semasa bulan Ramadan, wallahu alam. Ini pahala puasa hanya Allah yang tahu. Tapi kalau masih teruskan aktiviti yang kita anggap tidak berfaedah, berbahaya, dan berfatwa haram dan sebagainya tu, fikir-fikirkanlah ya. Okay. Jadi ini yang banyak soalan dia kata tadi, yang bila dah berhenti merokok. Lihat. Kalau kita berhenti dalam masa beberapa minit, kita akan melihat manfaatnya. Cantik sangat bulan Ramadan ni, kita berpuasa siang hari lebih kurang 12-13 jam. Gas-gas karbon monoksida yang beracun yang kita hasil daripada hisapan rokok mungkin masa sahur tu akan keluar sepenuhnya. Tak ada lagi gas karbon monoksida tu. Kemudian selepas beberapa minggu ke beberapa bulan, kita akan melihat bahawa kita punya sistem pernafasan, stamina badan, kekuatan, fungsi fungsi paru-paru, fungsi jantung kita bertambah baik. Jika lihat pada carta ni, ya, kalau setahun kita berjaya berhenti, alhamdulillah. Berhenti maksud tanpa satu sedutan pun ya. Itu definisi berhenti tanpa satu sedutan. Untuk berjaya berhenti merokok, kita perlu tidak menggunakan rokok atau sebarang produk tembakau walaupun satu sedutan untuk sekurang-kurangnya 6 bulan. Tapi kalau berjaya berhenti selama setahun, alhamdulillah, risiko untuk mendapat penyakit jantung, coronary heart disease, ya, penyakit jantung coronary itu adalah kurang sebanyak 50%. Ini termasuk vape ya? Berhenti vape setakat ini kita hanya tahu tentang merokok. Sebab macam saya katakan tadi, kajian jangka panjang terhadap vape masih tidak diketahui sebab dia satu fenomena baru. Okay? Dan kalau 15 tahun, lihat apa itu kat situ Puan Siti. 15 tahun berjaya berhenti. We same as non-smoker. Non-smoker. Tu tadi kan ada yang tanya kalau 20 tahun tak berhenti, saya kata insya-Allah dah seperti orang yang tak merokok. So alhamdulillah, tahniah. Syabas kalau dah berjaya berhenti 20 tahun. Jadi gunakanlah ni untuk memotivasikan diri supaya kita ada target, ada goal kita. Ialah umur kita tak tahu bila, tapi kita berusaha berikhtiar seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya ya. Okay. Dan kita tahu kebanyakan rakyat mahu rokok elektronik, vape ni diharamkan. Ya, sebenarnya. Kalau dulu berkumpul wap ni di tempat-tempat makan dan sebagainya, tapi kita tahu bahawa sekarang ni telah terdapat peraturan yang mengharamkan atau melarang daripada merokok dan vape di tempat-tempat awam, taknya lebih kurang 23 ke 24 tempat yang telah digazetkan sebagai tempat larangan merokok. Ya. Seterusnya, untuk mengatakan tidak pada rokok, niat tu penting sebab kita mungkin dalam pelbagai fasa ada yang tak berfikir langsung untuk berhenti merokok atas apa-apa jua sebab tak mendapat hidayah, ya. Tapi ada orang yang sedang dah ada kesedaran tapi belum buat keputusan, ada yang dah bersedia, ada yang membuat tindakan. Buat tindakan tu maknanya dia dah berhenti merokok tapi tak cukup 6 bulan. Tapi kalau dia masuk fasa pengekalan, dia dah berjaya berhenti lebih pada 6 bulan. Tapi seperti mana saya katakan tadi, ramai daripada perokok walaupun berjaya berhenti 6 bulan dan sebagainya, merokok kembali atas pelbagai faktor. Ini adalah biasa sebab definisi tobacco use disorder adalah chronic relapsing addiction. Ya, kita faham sebab bahan nikotin ni, kekuatan dia, potensi dia untuk menyebabkan ketagihan lebih tinggi daripada heroin ataupun kokain. Kuat betul dia punya potensi menyebabkan ketagihan. Okay. Prof, jadi, kita dah di waktu-waktu kecederaan sekarang. Kecederaan, memang nak habis dah.
saya sentuh sikit, merokok tak perlu berhenti seorang-seorang, boleh dapatkan sokongan dan bantuan. Seterusnya, ni saya dah sebut tadi, tempat-tempat larangan merokok, ya. Kalau di tempat makan pun tak boleh. Seterusnya, mungkin ada tempat kita pergi tu, tempat yang membuat dosa, designated outdoor smoking area. Nak merokok situ, buatlah, carilah dosa. Okay. Seterusnya, ini sebagai contoh ya, di RNR Temeloh, tak silap saya ambil gambar, merokoklah dengan panas tu. Seterusnya, di UIA kita letak tu board besar-besar tu nak masuk pagar kita, larangan merokok dan vape. Okay. Next one. Kita juga menggunakan garis panduan untuk under flagship ni untuk mewujudkan tobacco free campus. Next one. Okay, ni antara aktiviti kita di bawah flagship, termasuklah klinik berhenti merokok dan kempen-kempen, termasuk juga pelibatan OLA, masjid, juga agensi luar. Ya. Seterusnya, kita dah buat latihan untuk pentauliahan pembekal khidmat berhenti merokok. Seterusnya, klinik berhenti merokok, daripada dulu saya berambut sampai sekarang saya berkopiah, masih buat klinik berhenti merokok. Itu passion kita actual ya. Ada yang telah berjaya, Alhamdulillah, 3 daripada peserta klinik berhenti merokok telah berjaya berhenti merokok sekurang-kurangnya 6 bulan. Alhamdulillah. Pentauliahan minggu lepas. Okay. Tempat kalau tengok sijil tu, M-Quid Service tu, UIA diberi penganugerahan akreditasi sebagai pembekal khidmat berhenti merokok bertauliah. Terusnya, okay, kita menggunakan evidence base untuk rawatan. Jadi ubat-ubat yang ditanya tadi itu berdasarkan daripada garis panduan klinikal membantu perokok berhenti. Seterusnya, ini kita juga melakukan roadshow, contohnya di Takrim Day, UIA, ini antara staf-staf terlibat. Okay, sistem mariati tu orang kuat kita. Kita juga menyokong apa-apa jua langkah yang dilakukan bagi pihak akademia atau universiti, termasuk pelancaran tobacco free campus policy oleh OLA dilakukan oleh Tan Sri Rektor. Okay. Kita taklah sampai ban perokok daripada jadi pensyarah, tapi Japan dah buat. Kita juga pergi ke sekolah-sekolah, okay, melakukan aktiviti, interaksi, menggunakan social media untuk meningkatkan. Tadi siapa yang tanya tu untuk soal media, macam mana nak bantu, gunakan, suruh minta cek jomquid.com.my. Okay, seterusnya. Okay, nanti kalau boleh dapatlah video-video tentang berhenti merokok. Okey, itu sahaja daripada saya. Okay. Ada soalan? Kita juga ada kita punya exhibition di library. Betul. Ini saya sharekan lah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada di library kerajaannya kerana mengadakan pameran ni. Ya, saya tengok lagi gambar ni. So bolehlah kita jemput semua warga. Silakan kepada semua warga IIUM ataupun tuan-tuan dan puan-puan untuk melawat pameran di Perpustakaan Darul Hikmah Library Kuantan. Kita ada di IIUM Corner. Dia keluar gambar yang sama. Ini antaranya lah. Kita punya exhibition tu ya. Ada bahan poster, ada bahan poster. Ini. Terima kasih banyak pada pihak Library Darul Hikmah Kuantan. Dan insya-Allah seterusnya ke Gombak ya pameran ni. Seterusnya kita akan sambung pameran sustainable smoke free campuses ni di Gombak campus pada bulan Julai insya-Allah. Julai insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terima kasih setakat ini sebab kita dah di waktu sangat cedera dah ni sekarang. So kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas penjelasan Prof
pasal berkenaan dengan smoke free campuses ni. Semoga Ramadan tahun ini kita akan mulakan satu episod baru dalam kehidupan kita lah, insya-Allah. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jumpa lagi di sesi perkongsian yang lain insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.